Berita Hijrah 12 Zulkaidah 23 Jun, sindiket tipu tawaran kerja sambilan tumpas. Perut dan paha ditusuk gading, penjaga gajah maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Shahrum. Sindiket penipuan tawaran kerja sambilan sebagai ejen aplikasi jual beli dalam talian terkemuka tumpas dengan penahanan 22 suspek di Kota Tinggi Johor. Kesemua suspek termasuk 11 wanita berusia 15 hingga 28 tahun ditahan di 4 rumah berasingan yang dijadikan pusat panggilan pada Isnin lalu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, modus operandi sindiket ini ialah menghantar pesanan tawaran kerja sambilan secara rawak kepada mangsa menerusi aplikasi WhatsApp dan WeChat. Pesanan dihantar oleh kumpulan lain di ibu pejabat mereka yang belum dikenal pasti. Mangsa yang berminat perlu memberi barangan yang sebenarnya tidak wujud dengan memberikan link kepada suspek menerusi WhatsApp dan WeChat. Selain perlu membuat pembayaran ke dalam akaun yang dikendalikan oleh sindiket berkenaan. Talian yang akan dihubungi oleh mangsa akan dijawab oleh kumpulan yang kami tangkap inilah, yang dipanggilkan service center ni. Dan mereka inilah yang akan menawarkan pelbagai package. Ada sama ada untuk menjadi sebagai regular agent ataupun VIP agent. Yang mana mereka dijanjikanlah komisen 8% dan 15%. Bergantung pada jumlah barangan yang dijual. Kemudian tuan-tuan, mangsa ni akan diarahkan untuk memasukkan semula wang ke dalam akaun, mule account, dan dalam tempoh 15 ke 10 minit, 15 minit mereka dijanjikan untuk bayaran juga. Sindiket ini telah beroperasi sebulan dan kerap menukar lokasi pusat panggilan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Jelas Datuk Ayub Han, sindiket ini mensasarkan penipuan kepada warga negara Singapura. Susulan serbuan itu, polis merampas 48 unit telefon bimbit, 12 komputer riba, 2 buku nota dan modem internet. Kesemua suspek direman sehingga Khamis. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di Ibu Negara, taktik licik seorang lelaki tempatan yang aktif dalam kegiatan penipuan jual beli dalam talian akhirnya masuk perangkap. Suspek berusia 35 tahun itu dicekup dalam serbuan pada 19 Jun lepas di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata, suspek bergerak secara individu ini dikesan hasil laporan polis oleh seorang peniaga yang mendakwa telah ditipu suspek dalam urusan pembelian alatan memancing di dalam talian menggunakan e-wallet bernilai RM14,000. Semakan mendapati suspek menggunakan akaun e-wallet yang didaftarkan atas maklumat palsu. Suspek juga turut mendakwa menjadi mangsa penipuan online selepas menerima segala barangan yang dipesan dalam pembelian online. Suspek ni dia pandai, dia bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Ya? Dia membeli barang atas talian daripada mana-mana syarikat. Macam kes ni, dia membeli alat memancing daripada pengadu. Lepas tu dia membayar melalui e-wallet. Jadi pengadu, dia penjual lah. Dia nampak, oh bayaran telah diterima. Jadi dia pun hantar barang-barang yang dipesan tu. Kemudian apabila suspek terima barang yang dipesan, dia memaklumkan kepada syarikat e-wallet bahawa orang lain telah menyalahgunakan bukti-bukti peribadi untuk memohon e-wallet dan minta dibatalkan. Dengan itu syarikat e-wallet akan batalkan pembayaran kepada penjual. Ini penjual mengalami kerugian RM14,000. Dalam serbuan itu, polis menemui pelbagai barangan belian online yang ditipu serta peralatan yang digunakan untuk tujuan penipuan dan urusan jual beli. Orang ramai dinasihatkan sentiasa berhati-hati dengan segala bentuk jual beli barangan secara dalam talian. Simakan akaun yang terlibat dalam sebarang kes penipuan boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang yang tertera.
Manakala di Terengganu, seorang bekas pengurus inkubator Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini atas pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan bernilai RM17,000. Muhammad Saiful Nizam, 40 tahun yang bertugas di Besut, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nuriah Osman. Mengikut pertuduhan, Muhammad Saiful didakwa menggunakan jawatannya dengan mencadangkan sebut harga paling rendah syarikat milik sekutunya untuk mendapatkan kerja-kerja penambahbaikan sistem pemotongan bagi tujuan mempelbagaikan produk hasilan kilang jejari berjumlah RM17,000 pada Mac 2015. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang tinggi jika sabit kesalahan. Sejurus pengakuan tidak bersalah tertuduh direkodkan, mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dan menetapkan 26 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pada 25 Mei lalu, tertuduh juga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan melakukan pecah amanah sebanyak RM14,250. Muhammad Saiful didakwa melakukan pecah amanah dengan tidak menyerahkan wang pembayaran sewa kios berkenaan bagi bulan Januari hingga September 2019 beserta deposit kepada bahagian kewangan MARDI Kuala Terengganu. Sementara itu, di Kedah, 3 anggota polis termasuk seorang berpangkat inspektor ditahan bagi membantu siasatan atas dakwaan meminta rasuah berjumlah RM15,000 daripada seorang individu sebagai balasan bagi melepaskan lelaki itu daripada kesalahan pemilikan dadah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Shahrom Nizam Abdul Manak berkata, pegawai polis lelaki berusia 33 tahun itu ditahan bersama 2 lagi anggota polis lelaki berpangkat Lance Corporal, masing-masing berusia 24 dan 30 tahun di Bandar Baru antara 12.10 tengah malam hingga 2.30 pagi tadi. Ketiga-tiga suspek telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Sungai Petani hari ini dan perintah reman selama 5 hari bermula hari ini telah dikeluarkan ke atas mereka oleh penolong pendaftar Muhammad Alif Abdul Aziz. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Ketiga-tiga suspek meminta suapan sebanyak RM15,000 dan telah menerima wang sebanyak RM2,000 daripada seorang lelaki awam sebagai balasan untuk melepaskan lelaki berkenaan daripada kesalahan memiliki dadah. Di Perlis, seorang doktor didenda RM5,000 oleh Mahkamah Session Kangar selepas mengaku bersalah mengadakan penerbitan yang mengandungi berita tidak benar mengenai vaksin Sinovac di Berseri pada April lalu. Jamnul Azhar Mulkan, 53 tahun, juga boleh dipenjara selama 5 bulan sekiranya gagal membayar denda yang ditetapkan. Berdasarkan kertas pertuduhan, Jamnul yang berkursi roda didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi Facebook melalui akaun Facebook UIDM Polimas dengan niat untuk menyebabkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang awam dengan mengadakan penerbitan yang mengandungi berita tidak benar melalui video ceramahnya. Dia didakwa melakukan perbuatan berkenaan di Klinik Kesihatan Berseri, Padang Besar jam 8.10 pagi 20 April lalu. Jamnul yang faham dengan pertuduhan itu kemudian membuat pengakuan bersalah terhadap dakwaan berkenaan. Difahamkan, Jamnul bukanlah individu anti-vaksin kerana dia sudah pun menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer pada 21 April lalu untuk dos pertama dan 17 Mei bagi dos kedua. Namun perbuatan tertuduh itu mampu menimbulkan salah faham masyarakat dalam usaha kerajaan memberikan vaksin kepada rakyat. 10 kilang di Perak diarahkan tutup sejak Ops Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 pada 1 Jun lalu hingga semalam kerana beroperasi tanpa surat kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata tindakan itu diambil selepas terdapat pemilik kilang yang degil dan beroperasi tanpa kebenaran. Dan dari jumlah tersebut juga 10 kompaun, 3 dikeluarkan di daerah Tapah, 2 di Ipoh, 2 di Taiping, 1 di Batu Gajah, 1 di Li Perak dan 1 di Sungai Siput. Telah dikeluarkan kerana beroperasi tanpa surat kebenaran MITI. So tak ada surat kebenaran MITI lah.
Selain arahan tutup, 17 kilang lain turut di kompaun hari ini selepas didapati melanggar pelbagai kesalahan SOP ditetapkan MKN. Antara kilang yang diperiksa ialah kilang sarung tangan, kilang sardin dan kilang mengeluarkan peralatan hospital. Katanya kebanyakan kilang yang diperiksa dan dikenakan kompaun melakukan kesalahan beroperasi dengan kapasiti pekerja sebanyak 75% dan gagal menjalankan sanitasi sebanyak 3 kali sehari. Kesalahan lain ialah membenarkan pekerja berstatus suspek atau berisiko tinggi masuk ke premis dan bekerja serta gagal mengimbas MySejahtera. Awas seludup lembu dari Thailand. Bertemu kembali, seorang penjaga gajah warga Thailand maut dipercayai diserang haiwan berkenaan ketika melakukan kerja-kerja pembersihan di perkampungan konservasi Gajah Kenyir pagi tadi. Gajah itu dikatakan menyerang mangsa dengan menusuk gading ke bahagian perut dan paha kiri menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah. Dalam kejadian kira-kira jam 8.15 pagi itu telah menyebabkan mangsa Anucha Tang Sakun yang berusia 38 tahun maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata pihaknya menerima panggilan telefon daripada pengawal keselamatan di sentuari tersebut. Pengawal itu memaklumkan salah seorang pekerja telah diserang gajah ketika mahu mengurus rutin pembersihan dan makan. Katanya sejurus menerima laporan sepasukan anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Dan sebaik tiba di sana, mangsa sudah terbaring dan tidak bernyawa di kawasan lapang tempat gajah diikat. Hasil pemeriksaan lanjut pihaknya menemui kesan terbelah di perut dan luka di paha mangsa. Menurutnya lagi, pihak pengurusan memaklumkan emosi gajah yang berusia 22 tahun itu tidak stabil kerana sering diganggu gajah-gajah liar berhampiran. Mayat mangsa kemudian dibawa ke unit forensik Hospital Hulu Terengganu untuk proses bedah siasat dan saringan COVID-19. Perak akan memperketat kawalan sempadan bagi mengelak kemasukan lembu seludup dari Thailand untuk ibadah korban susulan penularan penyakit kulit berbonjol atau Lumpy Skin Disease LSD. Exco Perdagangan, Pertanian dan Industri Bekalan Makanan Negeri Razman Zakaria berkata, tindakan di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 boleh diambil terhadap pihak yang mengingkari larangan terbabit. Melibatkan kesihatan manusia, melibatkan kesihatan manusia walaupun dikatakan tidak berjangkit kepada manusia, tetapi langkah awal yang diambil oleh Jabatan Veteriner dan Kerajaan Malaysia mengharamkan daripada mengimport itu. Memang seriuslah bila mengharamkan daripada import itu tidak dibenarkan. Dia tak kira kita boleh guna sebab ada alternatif. Bukan perkara tak ada daging kita tak boleh hidup tak. Setakat ini belum ada individu ditahan cuba menyeludup masuk lembu dari Thailand walaupun terdapat beberapa lorong tikus yang dikenal pasti. Jabatan Perkhidmatan Veteriner sebelum ini mengumumkan penggantungan import lembu dan kerbau dari Thailand selepas penyakit LSD dilapor menular di 41 wilayah di negara itu. Sementara itu, Razman berkata ibadah korban boleh dilaksanakan di Perak sempena Aidiladha dengan kebenaran Majlis Agama Islam dan adat Melayu Perak berlandaskan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Tahun lalu, Perak turut membenarkan ibadah korban dengan penganjuran oleh Jawatan Kuasa Masjid dan Surau. Beliau ditemui selepas menyerahkan ayam segar kepada 150 penduduk Kampung Selamat Bukit Merah hari ini. Kerajaan Melaka membenarkan pelaksanaan ibadah korban sempena sambutan Aidiladha kecuali di kawasan yang diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Namun menurut Mufti Negeri itu, Dato' Abdul Halim Tawil, ia bergantung kepada kelulusan pihak berkuasa negeri atas nasihat Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Ibadah korban ini katanya hanya boleh dilaksana di lokasi yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner, ia termasuk rumah sembelihan swasta dan masjid serta surau yang mempunyai kawasan lapang. Manakala haiwan ternakan yang dibenarkan ialah lembu, kerbau, kambing dan biri-biri yang menepati syarat korban. Bagi petugas yang dibenarkan dengan limitationnya seramai 25 orang dalam satu masa sahaja. Dan bagi binatang ternakan yang dibenarkan iaitu bagi lembu dan kerbau
ialah sebanyak 5 ekor sehari. Dan bagi sekiranya kambing atau biri-biri, had maksimumnya 10 ekor sehari. Mengulas lanjut katanya bagi pengagihan daging korban pula perlu dibuat melalui penghantaran secara langsung dari rumah ke rumah oleh petugas sahaja yang dihadkan kepada hanya 25 petugas dalam satu-satu masa. Pendaftaran vaksin di Kelantan meningkat kepada 50% iaitu 603,289 daripada jumlah yang layak membabitkan 1.2 juta penduduk. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin berkata, peningkatan itu disebabkan kesedaran meningkat dalam kalangan orang ramai selain inisiatif sukarelawan yang masuk ke kampung untuk membantu penduduk membuat pendaftaran suntikan vaksin. Apabila kita melihat pada masalah yang dihadapi oleh khususnya masyarakat Kelantan dalam mendaftarkan MySejahtera, di mana setengah tidak ada pencapaian internet dan sebahagiannya yang tidak familiar dengan app MySejahtera, kita dalam siasat telah melihat bahawa keperluan untuk mewujudkan PPV Outreach, yang mana dalam PPV Outreach ini petugas-petugas sama ada petugas kita ataupun petugas sukarelawan akan segera mendaftar mereka, dan juga pada masa yang sama kita membuat suntikanlah pada tempat tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Pusat Tarbiyah Islam Kelantan Putik Kota Baru. Mengulas lanjut, Dr. Zaini berkata pengambilan vaksin di Kelantan berada dalam kelompok 10 teratas di negara ini dan pihaknya menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat selepas menerima 550,000 dos vaksin yang dijanjikan kerajaan pada Julai ini. Setakat ini, Kelantan mempunyai 18 pusat pemberian vaksin PPV awam di seluruh negeri dan ia akan ditambah kepada 23 lagi apabila menerima pertambahan dos vaksin. Sehingga semalam, seramai 285,000 penduduk negeri Kelantan sudah menerima vaksin iaitu 196,784 bagi dos pertama dan 88,376 bagi dos kedua. Sebanyak 83 kematian akibat COVID-19 direkodkan hari ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah 4,637 kes. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, kematian itu melibatkan 77 individu warga negara serta 6 bukan warga negara. Selangor mencatatkan bilangan kematian tertinggi harian dengan 35 kes diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 9 kes, Johor 9 kes, Sabah dan Negeri Sembilan masing-masing 7 kes, 6 di Kelantan, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan masing-masing 3 kes, 2 di Perak serta masing-masing 1 kes di Kedah, Melaka dan Perlis. Selain merekodkan sebagai negeri yang mempunyai kes kematian harian tertinggi, Selangor juga kekal sebagai penyumbang utama kes harian tertinggi dengan 2,001 kes. Ia disusuli Negeri Sembilan sebanyak 677 kes, Sarawak 577 serta Kuala Lumpur 531 kes. Sementara itu, kes sembuh COVID-19 di Malaysia menunjukkan peningkatan setelah merekodkan lebih 6,000 hari ini, iaitu 6,372 kes sekaligus mengatasi kes positif harian. Delta Plus sangat mudah menjangkit dan merebak. Kembali, Kementerian Kesihatan India semalam memberi amaran kepada penduduk negeri Maharashtra, Kerala dan Madhya Pradesh mengenai varian COVID-19 baru dikenali sebagai Delta Plus. Menurut mereka turut merujuk varian COVID-19 Delta Plus itu sebagai varian membimbangkan. Setiausaha Kesihatan sudah memaklumkan kepada ketiga-tiga negeri itu mengenai varian tersebut ditemui dalam sampel jujukan genom dari daerah Ratnagiri dan Jalgaon di Maharashtra, Palakkad dan Patnamthitta di Kerala dan daerah Bhopal dan Shivpuri di Madhya Pradesh. INSACOG ditugaskan bukan hanya untuk mengesan penjujukan genom tetapi juga memberi input tepat mengenai langkah tindak balas kesihatan awam yang sesuai untuk diguna pakai di negara itu. Varian COVID-19 Delta Plus itu mempunyai ciri-ciri meningkatkan penularan, melekat lebih kuat kepada reseptor sel paru-paru dan mengurangkan potensi tindak balas antibodi monoklonal. Varian itu versi mutant strain Delta yang kali pertama dikesan di India dijumpai dalam 22 kes di ketiga-tiga negeri berkenaan.
Pakar kesihatan awam di Maharashtra bimbang varian COVID-19 baru itu berpotensi mencetuskan gelombang ketiga di India. Varian Delta Plus dianggap sangat berjangkit dan cepat merebak. Festival Daging Anjing yang menjadi acara tahunan di Yulin, China tetap diteruskan. Sejak Isnin, 5,000 haiwan itu dikorbankan untuk dimakan selama 10 hari. Peniaga anjing menganjurkan festival itu sejak lebih sedekad lalu sebagai usaha tarikan pelancong, namun ia bukan acara rasmi dianjurkan kerajaan tempatan. Akhbar The Sun melaporkan walaupun ada tentangan terhadap kekejaman haiwan dan risiko kesihatan yang berlaku di Festival Daging Anjing Yulin, haiwan itu tetap diangkut ke bandar berkenaan sebagai persediaan untuk disembelih. Pakar Dasar China untuk Humane Society International HSI, Dr. Peter Lee berkata, perhimpunan besar-besaran untuk menjual dan memakan daging anjing di pasar dan restoran boleh menimbulkan risiko kesihatan awam yang besar. Dua bandar di China iaitu Shenzhen dan Zhuhai sebelum ini dilaporkan sudah melarang aktiviti memakan anjing susulan pandemik COVID-19 dipercayai berpunca daripada kelawar. Awal minggu ini, aktivis penyelamat anjing berjaya menahan satu trak dalam perjalanan ke Yulin dan menyelamatkan anak anjing. Bagaimanapun, sebuah trak lain berjaya bolos dan diekori oleh aktivis. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengancam bahawa semenanjung Gaza yang menjadi tempat tinggal lebih 2 juta penduduk Palestin tidak akan dipulihkan dari segi ekonomi dan kestabilan keselamatan selagi penduduk Israel yang ditawan tidak dikembalikan. Gantz merujuk kepada tentera negara haram yang ditawan oleh pihak pejuang Palestin dalam serangan pada tahun 2014 terhadap Gaza. Kerajaan pengganas Israel percaya bahawa tentera itu sudah mati dan mahu jenazah mereka dikembalikan. Namun pihak pejuang Palestin tidak mendedahkan perincian mengenai keadaan tahanan tetapi telah mengisyaratkan beberapa kali bahawa mereka mungkin masih hidup. Pada Isnin, Ketua Pergerakan Perjuangan Islam Palestin Hamas Yahya Sinwar mengatakan pertemuan dengan Wakil Proses Damai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Thor Wennesland tidak menunjukkan bahawa ada niat untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di semenanjung Gaza. Israel, kata Sinwar, memeras ugut Hamas untuk menyerahkan tawanan sebagai pertukaran untuk pengepungan tersebut. Dia menegaskan bahawa desakan itu tidak akan berjaya. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seekor gajah liar cuba menjengah masuk ke bahagian dapur sebuah rumah di Bangkok, Thailand dipercayai untuk mencari makanan. Rakaman video tular di media sosial memaparkan gajah tersebut cuba mengangkat beberapa beg plastik yang mengandungi cecair dan memasukkannya ke dalam mulut. Menurut pemilik rumah, haiwan itu telah memusnahkan dinding dapurnya pada Mei lalu menyebabkannya membiarkan bahagian dapur itu kekal terbuka seperti tingkap pada laluan pandu lalu. Hujan lebat yang melanda timur Amazon di Brazil menyebabkan sungai Solimões dilanda air bah dan membanjiri kawasan perumahan, padang dan haiwan ternakan. Penternak haiwan meluahkan kebimbangan akan keselamatan ternakan mereka sekiranya hujan masih berterusan. Sementara itu, banjir turut mengakibatkan penduduk terputus bekalan elektrik dan sumber air bersih. Ia turut menyebabkan 32,000 penduduk terpaksa berpindah setelah sekurang-kurangnya 12 kampung dinaiki air. Di Jawa Barat, Indonesia, penerima vaksin warga emas diberikan seekor ayam hidup secara percuma dalam usaha menggalakkan suntikan imunisasi dalam kalangan golongan itu. Melalui program itu, pihak perubatan datang dari rumah ke rumah dengan persiapan vaksinasi tanpa memberi notis awal kepada penerima. Menurut pihak berkuasa tempatan, pendekatan itu diambil susulan sebahagian besar warga emas takut untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Serba Dinamik Holdings Berhad memutuskan untuk mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman firma audit KPMG. Ia selepas syarikat itu mendakwa firma berkenaan telah secara cuai mengeluarkan teguran audit. Kononnya syarikat itu tidak dapat mengesahkan kontrak dan transaksi berjumlah 3.5 bilion ringgit. Pengerusinya Datuk Muhammad Ilyas Pakir Muhammad berkata tindakan undang-undang itu bukan disebabkan oleh kerugian yang dialami. Legal action not because of the company is not doing well,
we are doing very well with 18 billion ongoing contracts, 6 billion turnover, and more than profit in excess of 1 billion. The company is healthy, but the way the auditors, the external auditors, portray the company as though there is a lot of inappropriate things that has been happening. So to us, to me, as a new chairman of the company, I think we have to take action on whoever who start this red flag. Menurutnya lagi, writ saman tersebut telah dikemukakan di Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini dengan serba dinamik melantik Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mewakili syarikat. Serba dinamik dihantui kontroversi melibatkan transaksi meragukan bernilai lebih 3 bilion ringgit yang dibangkitkan juruauditnya KPMG. Kontroversi tersebut memberi kesan kepada nilai sahamnya yang minggu lalu susut lebih 50% sekaligus menjunamkan permodalan pasaran syarikat itu dengan nilai susut lebih 3 bilion ringgit. Sekian berita Ahli Jeras. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan analisis jam 9 malam ini dengan tajuk hangat penyelidikan agenda ketiga oleh Suhakam. Untuk siapa? Saya Adi Akmal Syarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.